Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa Allah bihi al-ghummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang dihormati lagi dikasihi pengerusi surau Al-Amin Bandar Tun Hussein On, kepada Tuan Imamnya dan seluruh Tuan Bilal dan seluruh ahli tuan kuasa, muslimin muslimat, para jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia taufik dan inayah daripadanya yang dapat mempertemukan kita sekali lagi dalam pengajian kita secara berkitab Ahad minggu pertama setiap bulan, menerusi pengajian kitab 50 tanda-tanda orang munafik. Dan pada kali ini kita membicarakan mengenai tanda yang ke-23, iaitu menyembunyikan persaksian atau kitmanul haqqi, kitmanul syahadah, menyembunyikan persaksian pada jalan yang benar. Kitmanu asy-syahadah fil haqq atau asy-syahadati 'alal haqq. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Al-Baqarah ayat 283. Dan janganlah kamu menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu, dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 283. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam ayat ni dia larang wala taktumus syahadah, dan janganlah kamu menyembunyikan perkara yang dipersaksikan. Yang kedua, dia beritahu sesiapa yang menyembunyikan kesaksian maka ia merupakan dosa hati. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan mengenai larangan menyembunyikan kesaksian. Tapi sekarang kita nak bincang apa itu maknanya kesaksian. Kesaksian itu macam mana? Menurut bahasa Arab, kesaksian itu ialah hudurun, iaitu kehadiran. Seseorang yang menyaksikan sesuatu, dia mesti melihat. Maknanya dia ada bersama-sama apa yang ia persaksikan. Kemudian ilmun, dia tahu, wa i'lamun, dan memberitahu. Jadi asy-syahadah itu merangkumi hudur, ilm, i'lam. Hadir, tahu dan memberitahu. Sebab itu di dalam ta'rifnya atau definasinya wasyahadatu dan asyahadah itu, ya sebagaimana dalam Quran tadi, wala taktumus syahadah, dan jangan kalian menyembunyikan kesaksian, iaitu al-ikhbaru bima syahadahu.
Al-ikhbaru bima syahadahu, iaitu memberitahu dengan apa yang telah dilihatnya. Lihat makna tahu, dan beritahu apa yang dilihatkannya. Kemudian di dalam kesaksian itu ada yang menyaksi dan ada yang disaksikan. Jadi yang menyaksikan dipanggil asyahid, saksi. Kemudian al-mashhud alaihi, iaitulah yang disaksikan. Baik, apa dia dikatakan syahid tadi? Asyahid itu ialah al-alim, orang yang tahu, allazi yang yubayinu ma ya'lamuhu, memberi atau menjelaskan, orang yang mengetahui, yang menjelaskan apa yang ia ketahui. Wa yuzhiruhu, dan memperjelaskannya, menerangkan apa yang ia tahu dan memperjelaskannya. Jadi maknanya kalau saya menyaksikan sesuatu, saya sebagai saksi, dan apa yang saya saksikan itu mesti saya sendiri yang memperjelaskannya. Sama ada ia benar berlaku atau tidak, sama ada perkara yang disaksikan itu benar ataupun tidak benar. Itu dikatakan kesaksian. Berkata Imam Al-Mawsili, "Asy-syahadatu al-ikhbaru an amrin hadarahu syuhud wa syahaduhu imma mu'ayatan kal af'ali nahwa al-qatli waz-zina was-sama'an kal 'uqudi wal iqrarat." Maknanya syahadah itu mengikut Al-Mawsili, iaitu memberitakan atau menyampaikan mengenai perkara yang disaksikan oleh saksi-saksi, dan apa yang ia telah saksi dan apa yang mereka telah saksikan, sama ada secara muayyanah, melihat dengan mata kepala. Kal af'al, seperti perbuatan-perbuatan, nahwa al-qatl, seperti pembunuhan, wazina, dan zina. Ataupun juga mendengarnya seperti akad atau perjanjian, wal iqrarat, pengakuan. Mengikut Imam Al-Mawsili, okey, orang yang menyaksikan sesuatu itu mestilah menyampaikan apa disaksikan, sama ada dia sendiri melihat dengan mata kepala dia. Pembunuhan bagi contoh, dia menyaksikan pembunuhan tu, maka dia kena sampaikan kesaksiannya, apa yang telah dia saksikannya. Zina, dia melihat orang tu berzina dengan jelas seperti keris keluar dari sarung, itu baru boleh sabit zina. Betul lah, bab zina hati-hati. Zina ni bab special. Tak boleh kita main kata orang tu duduk serumah, duduk satu bilik, duduk satu selimut tu zina. Tak boleh. Lepas tu kita panggil hukum dia ialah berkhalwat. Charge dia, ataupun kita hukum dia, ataupun kita kata charge dia, ataupun kita panggil apa? Kita panggil charge dalam bahasa Melayu ni. Kita boleh dakwa dia dengan mengatakan dia hanya berkeluar saja, khalwat. Tak boleh kata zina. Sebab zina dia mesti saksi, 4 orang saksi. Kemudian dia mesti melihat perbuatan zina tu benar-benar berlaku. Dia punya kiasan dia, perumpamaan dia, keris keluar dari sarung. Baik. Dia sebab itu orang yang menyaksikan dengan mata kepala itu mesti menyampaikan apa yang disaksikan. Apa yang disaksikan. Ketika mana ia diminta untuk menyampaikan kesaksian. Ketika mana ia diminta untuk menyampaikan kesaksian. Contoh, katakan kita ambil zaman moden lagi senang. Semasa berlaku pergaduhan 2 orang, ada orang ketiga yang saksi. Macam mana tahu? Kamera. Kita panggil CCTV. Okey. CCTV tengok. Okey. Dia nampak dan dia boleh dengar suara. Okey. Orang ni bergaduh. Kemudian salah seorang mati. Dan CCTV dah zoom dengar suara bergaduh betul. Takkan orang nak membunuh sampai ketawa, melawak saja, bergurau saja. Situ dia kena dengar suara. Ini bukan melawak ni bergaduh sungguh ni. Masing-masing marah-marah. Akhirnya ada nampak tikam. Okey. Di situ ada orang menyaksikannya, mesti dia panggil orang tu. Walaupun dah ada CCTV. Nampak tak?
Walau CCTV. Okey, orang tu kata saya tak nampak apa-apa, saya tak ada situ. Itu mana dia bohong. Jadi dia kena sampaikan, ya, saya berada situ berdasarkan CCTV tu memang saya, dan saya hanya tahu mereka bergaduh. Punca gaduh saya tak tahu. Saya pun tak kenal mereka berdua. Itu kata kesaksian. Apa yang saya nampak saja, itu saja yang saya tahu. Namun saya pun tak ada kena-mengena dengan salah seorang dan kedua-dua dari kalangan mereka. Cuma saya menyaksikan saja. Itu dia. Ya, sebab itu ini contoh lah. Saya bagi contoh. Dan kemudian zina samalah. Kan? Kami sendiri telah melihat mereka telah berzina dengan jelas. Dan depan mata kami. Ini je kesaksian. Dia kena sampaikan. Ataupun dia mendengar pengakuan orang ni mengaku bahawa dia sendiri yang melakukan kecurian, pembunuhan dan seumpamanya. Ataupun saya sendiri mendengar akan kontrak atau perjanjian tersebut atau akad tersebut. Satu, kalau kes orang kahwin, dia ada dua saksi. Kan? Jadi bila kata orang lantik saya bagi saksi, katakanlah kalau nikah kat dalam negara ni tak apalah, kita panggil isi borang, kan? Ataupun kalau tak diisi borang pun, katakan orang nikah pakai kamera, bukan kamera, pakai video, ataupun luar negara je ni, orang kata pergi nikah dekat Siam semuanya, ambil dua saksi. Bila orang tanya betul ke diorang dalam nikah, ya, kau saksi, aku salah seorang bersaksi sebut. Tapi kalau kita kata tak tahu betul ke diorang nikah sedangkan saya saksi, itu tanda orang munafik. Tanda orang munafik. Sedangkan dia tahu tapi dia menyembunyikan apa yang dia saksikan, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Sama ada apa yang dia lihat ataupun apa yang dia dengar, pendek kata dia menjadi saksi. Maka orang yang menyembunyikan itu dosa. Dan itulah tanda orang munafik. Dalam ayat ni kata fa innahu athimun qalbuh, sesungguhnya merupakan dosa hati, itulah dosa orang munafik. Baik. Dan ditarifkan oleh Imam Ar-Ramli, ikhbaru syakhsi bihaqqin ala ghairihi. Seseorang menyampaikan dengan satu perkara yang hak atas orang lain, atas lainnya, bilafzin khas, dengan satu lafaz yang khas. Lafaznya itu diterangkan oleh Imam Al-Bahuti, asy-syahadatu al-ikhbar bima alimahu syahidu bilafzin khas, ka syahidtu au asyhadu. Maknanya, kata Imam Al-Bahuti, kesaksian itu ialah mengkhabarkan apa yang diketahui oleh orang yang menjadi saksi dengan lafaz yang khusus. Seperti aku telah menyaksikan, aku bersaksi, ataupun aku bersaksi, telah menyaksikan atau bersaksi. Jadi sebab itu bila orang yang menjadi saksi, dia mesti bagi tahu saya menyaksikan, saya mengetahui, saya melihat, saya mendengar. Itu dikatakan dia telah pun menjadi saksi atau menyampaikan bukti. Sebagai orang beriman, umat Islam, tak boleh dia tidak seharusnya dia menjadi saksi yang palsu. Maksudnya dia tak boleh membuat sesuatu keterangan yang palsu. Dia mesti menyampaikan sesuatu itu dengan kebenaran. Dia tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Apa yang dia lihat, dia mesti beritahu. Apa yang dia dengar, dia mesti beritahu. Dan dia tidak boleh mengubah kesaksiannya. Katakan dia melihatnya, kemudian mengaku tidak melihatnya. Okey? Ataupun dusta dalam berikan keterangan. Sesuatu yang dilihatnya, dia cuba ubah, mendustakan keterangan. Seumpamanya dia melihat, menyaksikan pembunuhan itu, siapa pembunuh dia, tapi dia sendiri menukar orang lain yang bukan ia lihat membunuhnya, supaya orang itu tertuduh dengan membuat kesaksian yang palsu, atau memberikan bukti palsu, atau memberikan apa juga benda-benda yang menjadi kepercayaan orang, pihak mahkamah atau pihak berkuasa, bahawasanya telah memberikan keterangan menyebabkan orang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Jelas tu kan? Okey. Bagi menyelesaikan sesuatu perkara pada jalan yang benar, sepatutnya dia mesti menyampaikan kebenaran tapi telah menyembunyikan kebenaran. Justru itu, berdusta ketika menjadi saksi. Berdusta ketika menjadi saksi adalah golongan orang-orang munafik dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak boleh. Kita tahu satu benda palsu,
Kita kena nyatakan ia palsu, jangan dikatakan ia benar. Sesuatu yang dikatakan salah nak diberitahu salah. Sama juga sesuatu perkara yang hak, yang benar, hendaklah disampaikan kebenarannya. Jangan menjadi orang-orang munafik yang menyembunyikan perkara yang sebenar. Sebab itu kalau kita lihat Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhud Daulah menyatakan orang yang masuk dalam pilihan raya atau melibatkan diri dalam politik pilihan raya ni, dia terlibat juga dalam bab kesaksian. Kalau kata dia memilih calon dalam pilihan raya, dia tahu orang ni tak layak jadi calon, tak layak jadi pemimpin. Mungkin sebab kerana dia fasik, zalim, zahir kezaliman dan kefasikan atau dosanya, ataupun ringkasnya dia tidak sesuai menjadi pemimpin sebab tidak cukup syarat yang dikendaki oleh agama. Kita lantik juga, kita telah memberikan kesaksian yang palsu. Atau kita sendiri yang mengimpen atau kita berkempen orang yang tak layak menjadi pemimpin, namun kita kata dia layak. Sebab kerana mungkin kita mengampu supaya orang ni akan beri habuan pada kita. Ketika dia menang, mana nak tahu? Duit dapat, jawatan dapat, dan apa dijanjikan akan diperoleh setelah mana dia menang, maka ini dikatakan kesaksian yang palsu. Sama juga bila kita lantik orang nak jadi ketua, kita tahu dah orang ni tak sesuai, tapi kita diajak oleh orang lain lah. Mungkin kawan-kawan kita, kau vote lah dia bagus, ambil dia sebagai ketua kita. Siapa lagi kalau tak kita nak tolong kawan-kawan kita, tahu dia tak sesuai, orang dia pecah amanah. Kalau jadi bendahari surau, duit surau dia tibainya. Kalau jadi bendahari masjid, duit masjid dia. Tapi sebab kerana kita kata sebab kawan, sebab saudara, maka ni kata memberikan kesaksian yang palsu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat orang munafik. Betul, dalam kepimpinan sebuah negara ataupun sebuah organisasi, kenapa ada kadang-kadang berlaku penyelewengan yang sepatutnya kita tahu dah orang ni memang tak layak untuk memegang jawatan sebab kerana kesaksian palsu tadilah. Sebab tu dalam bab lantikkan orang-orang jadi memegang amanah, dia bukan ketua je, kadang-kadang pemegang amanah sama. Kita nak tahu orang ni jadi bendahari sekolah, bendahari sebuah organisasi, kita tahu dah kes lama dia memang pernah terlibat. Ini bukan soal kita kata Allah akan ampunkan dosa dia kalau dia bertaubat. Ini soal kita tak tahu sejauh manakah dia bertaubat, dan kita tahu kes ni masih kes seperti itu pernah lakukannya, namun jawatan yang sepatutnya kita beri, jangan beri jawatan yang sama dibimbangi dia tidak amanah. Tapi sebab kerana kita tadi sembunyikan kebenaran, kita kadang-kadang minta mak cakap, orang Melayu ni selalu kata benda ni kalau nak bagi tahu nanti kaya buka aib orang, saya dah kira hukum mengumpat, saya dah kira berdosa. Ada beberapa perkara yang diharuskan untuk kita sampaikan atau dipanggil umpatan yang diharuskan dalam kadar atau dalam lingkungan yang dihadkan, yang dibenarkan saja oleh syarak. Jangan lebih pada tu. Jangan duk cerita benda lain, keaiban dia yang tidak ada kena-mengena, ataupun juga kita cerita yang tidak sepatut ataupun benda yang tidak ada kita tambah, kita reka, itu saja. Ya, sebab itu para hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat banyak perkara tak selesai dalam kalangan masyarakat kita, khusus dalam bab-bab bernegara, berpolitik, berparti ataupun juga berorganisasi, sebab kerana ada kesaksian palsu tadi ni. Maka sebab itu yang hak, yang benar-benar, yang salah adalah salah. Jadilah kita sebagai orang yang menyaksikan sesuatu kesaksian dengan secara yang hak, secara yang benar. Sabda Nabi SAW, lan tazula qadama syahidiz zuri hatta yujiballahu lahu nar. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al Hakim. Tidak binasa dua tapak kaki orang yang menjadi saksi dusta hingga Allah menetapkan ia ke dalam api neraka. Wal-iyazubillah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al Hakim. Orang yang disaksi palsu tadi ni, kaki dia tidak akan binasa sehinggalah Allah sendiri akan masuk ke dalam api neraka. Wal-iyazubillah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda lagi, man katama syahadatan idza du'iya ilaiha kana kaman syahida bizur. Rawahu Tabrani. Barang siapa menyembunyikan
persaksian ketika dia diundang kepadanya, maka adalah ia seperti orang yang menyaksikan dusta. Nampak? Maksud Nabi SAW, kalau orang tu tahu kebenaran tetapi dia enggan menyampaikan kesaksian yang benar-benar dilihatnya, apabila dia dipanggil untuk tampil memberikan keterangan, maka hukumnya dia sama dengan orang yang memberikan keterangan yang palsu. Padahal dia enggan nak menyampaikan kesaksian yang sebenarnya. Dia enggan menjadi orang yang mengaku menyaksikan perkara itu. Nampak? Tapi dia sama dengan hukum orang yang menyampaikan kesaksian palsu, menyampaikan cerita yang tak betul. Ini sama dengan firman Allah, wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u, dan janganlah saksi-saksi itu enggan menyampaikan kesaksiannya ketika mana ia diseru untuk menyampaikan apa yang ia saksikan ketika ia dipanggil. Jadi hukum menyembunyikan kesaksian itu sekiranya menyebabkan kehilangan hak orang lain, maka jadi hukumnya haramlah. Wal-iyazubillah. Pertama, orang ni dia mempunyai hak dalam sesuatu harta. Dia mempunyai hak dalam sesuatu harta. Dan ada kesaksiannya. Mungkin itu dokumen dia, itulah buktinya, tapi kita ni ada kuasa boleh tukar, padam nama dia, padam dia punya tanda tangan, tukar dengan nama orang lain, tukar dengan tanda tangan orang lain. Maka kita kata ini dokumen sebenarnya, yang kat dia tu palsu. Yang kita tahu dah, sama ada kita yang sendiri yang buat ataupun kita menyaksikan perubahan atau penukaran dokumen tersebut sehingga hak seseorang tu hilang, tak dapat dah maknanya. Maka hukumnya haram. Atau keduanya, orang yang tidak bersalah dianggap bersalah kerana kesaksian palsu kita. Kita tak saksi pun dia melakukan kesalahan, tapi kita kata dia. Kita pun buatlah suatu bukti palsu. Kita kata tengok, dia sendiri yang sebenarnya berada di tempat kejadian. Buktinya kita tengok ni dompet dia. Pada dompet dia, kita curi, kita ambil, kita baling kat situ. Dalam pada masa yang cepat yang mungkinnya berlaku sesuatu kes jenayah situ, seperti pembunuhan, maka orang tu sabit kesalahan. Dia macam cerita nanya ke orang lah. Letak dadah dalam kereta orang. Betul, orang tu pergi bawa kereta tu, terlapor kat polis, kereta nombor plate sekian, warna sekian, sekarang sedang bawa dadah. Polis tangkap, maka orang tu teranaya. Yelah, polis pun tak terus-terus tangkap masuk penjara, dia lock up dulu. Lepas tu masuk dalam mahkamah, kena bicara. Paling kau apa naya lah orang tu 3-4 hari masuk lock up, masuk mahkamah. Maklumlah kita zaman hari ni, berita belum lagi sah, belum pasti. Bila nampak orang tu masuk mahkamah, kita tahu kata dia bersalah. Pada mahkamah belum buktikan dia bersalah. Nampak? Satu. Yang keduanya, kalau kita lihat hari ni peristiwa, bila orang ditangkap, terus kita kata dia bersalah. Sebab kebanyakan orang yang bersalah ditangkap. Sebab tu kita menganiaya orang lain. Satu, kesaksian palsu ni cukup bahaya. Sama jugalah bila kita kata orang tu tidak menerima rasuah, kita kata dia terima rasuah. Naya ke dia? Kita buat bukti dokumen-dokumen palsu. Kita ceramah hulu kilir beritahu ni dokumen dia, pada kita buat-buat palsu je. Orang pula percaya sebab kita pula ada pengaruh. Cakap orang percaya belaka. Wa'iyazbillah. Banyak perkara berlaku zaman hari ni dalam media sosial. Benda dusta, benda palsu disebar-sebarkan. Lepas sebar 2-3 hari, orang tunjuk yang ni sebenarnya, yang ni palsu. Gambar edit, kenyataan yang diedit, kepala surat yang dipalsukan, yang diedit, isi kandungan surat yang direka-reka, ni semua dipanggil siapa yang tahu benda salah tapi sebar, saksi palsu. Ataupun dia menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan kesaksian yang sebenarnya. Dalam bab fitnah satu hal lain, dalam bab menyembunyikan kebenaran satu bab yang lain.
dan membiarkan kepalsuan, kebatilan bermaharajalela tersebar dalam satu bab yang lain. Nabi pesan pada kita melalui satu hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Apa kata Rasulullah? Ma baina yaday sa'ati taslimul khassati wa fushut tijarati hatta tu'ina al-mar'atu ala zawjaha ala tijarati wa qat'ul arham wa zuhuru syahadati zur wa kitmanu syahadatil haqq. Hadis hasan. Sebelum berlaku kiamat, Nabi kata orang akan beri salam secara khusus. Jumpa orang yang kenal dia bagi salam, tak kenal dia buat tak tahu, walaupun orang tu Islam. Dan berkembang biaknya perniagaan, macam-macam perniagaan hari ni, sampai besi buruk, benda buruk, sampah pun orang boleh buat jual. Sampai orang perempuan pun sepatut duduk rumah pun tolong suami dia bekerja, sebab perniagaan terlampau banyak sangat hari ni. Tambah musim-musim PKP ni, masalah ekonomi yang dah pilih ramai orang, kena buang kerja, tak ada kerja, isteri paksa bantu suami berniaga. Kemudian apa lagi Nabi sebut? Waqatul arham, putus silaturahim. Adik-beradik tak tegur siapa, bermusuh jiran, tetangga, sahabat handai. Kemudian Nabi kata munculnya kesaksian palsu. Macam hari ni, zaman ni kan ada orang suka buat klaim palsu, dokumen palsu, MC palsu, dan menyembunyikan kesaksian yang hak, yang benar. Dia tahu perkara itu benar berlaku, tapi terpaksa menyembunyikannya kerana kepentingan diri dia ataupun rakan taulan kumpulan yang tertentu, maka akhir dia menyembunyikan kebenaran. Wa'iyazbillah. Jadi kesimpulan perbincangan kita pada malam ini, sebagaimana yang sebut dalam Quran dan hadis, tanda-tanda orang munafik gemar sangat menyembunyikan kesaksian yang benar sehingga menukarkan satu kebenaran itu kepada yang batil atau yang palsu. Maka dia telah berdusta dan menipu, dan inilah tanda-tanda orang munafik. Sebagaimana kita lihat ahli kitab yang munafik itu menyembunyikan kebenaran bahawa Nabi itu Nabi yang hak, Muhammad itu Rasul yang hak, tapi dia terpaksa mengaku Nabi itu Nabi yang dusta, yang berdusta, yang mengaku diri sebagai Nabi sedangkan dia bukan Nabi. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Ini yang berlaku. Maka sebab itu kita lihat dalam Quran, Allah kata allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Orang yang kami berikan kitab kepada mereka seperti Yahudi dan Nasara, kitab Taurat dan Injil, kenal Nabi Muhammad sebagai mana mereka mengenali anak-anak mereka, kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebahagian dari kalangan mereka menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka mengetahuinya. Sebab itulah kita hindarkan diri daripada menyerupai orang-orang munafik dan kafir ahli kitab, dan di kalangan munafik ahli kitab yang menyembunyikan sesuatu kebenaran setelah ia mengetahuinya, atau mendustakan kebenaran, atau menyampaikan kesaksian yang palsu. Wal'iyadzubillah. Oleh yang demikian itu, seseorang Muslim hendaklah menjadi seseorang yang bertanggungjawab di atas segala kesaksiannya, kenyataannya, dan juga apa-apa juga yang disampaikan olehnya. Inilah di akhir zaman pada hari ini, tanda-tanda munafik tersebar luas di kalangan masyarakat. Ini merupakan satu penyakit yang melibatkan soal hati, batin. Hendaklah wajib kita menghindari dan menjauhinya. Tangguh majlis kita dengan doa dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ashabi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa man ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah wa anta a'lamu bima tukhfi as-sudur wa anta a'lamu bima tukhfi as-sudur wa kha'inatul a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.